Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahatarbiyah Haraki An-Nur. Okey, video kali ini Cikgu nak sentuh berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 1. Okey, baik. Para pelajar boleh rujuk buku modul aktiviti mesra digital muka surat 97 hingga muka surat 98. Okey, baik. Kita sama-sama jawab, kita bincang jalan penyelesaian dan jawapannya yang betul lah. Okey, baik. Pergi kepada soalan nombor 1. Dalam rajah di bawah, titik P terletak di atas suatu bulatan unit berpusat O. Hitung nilai bagi kosinus X. Okey, baik. Untuk bulatan, kita dah sentuh berkaitan dengan sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan yang keempat. Sukuan pertama semua positif. Sukuan kedua cuma sinus sahaja yang positif. Sukuan ketiga cuma tangent yang positif. Sukuan keempat cuma kosinus sahaja yang positif. Jadi kita tengok dia punya sudut sepadan dekat sini berada pada sukuan kedua. Okey, sukuan kedua. Sukuan kedua ni sinus yang positif. Bila dia nak soal cos X ni, maksudnya orang kata kalau sukuan kedua kosinus mesti jawapan dia negatif. Jadi dalam fikiran kita C dengan D tu dah bukan jawapan dia. Dia antara A dengan B lah. Jadi untuk kosinus theta ni, sudut kat sini dia akan membentuk satu segitiga macam ni. Okey, dekat sini. Okey. Jadi dia punya koordinat ni 0.8378 tu yang X tu dan Y ni 0.5460. Yang negatif tu sebab dia punya koordinat X tu berada sebelah kiri, sebab tu dia negatif. Jadi untuk dapatkan kosinus X, okey, dia punya jejari dekat hipotenus ni 1 sebab jejari bulatan tu 1. Jadi untuk hipotenus X kita kena tengok yang sepadan lah. Okey. Jadi bila pada sukuan kedua ada negatif dekat depan. Okey. Jadi kosinus sudut sisi bersebelahan dengan sudut adalah 0.8378 bahagi dengan 1. Jadi negatif kat depan 0.8378 tu bahagi dengan 1 akan dapat sama jugalah, negatif 0.8378 juga. Jadi direct kita boleh dapat jawapan dia A. Soalan nombor 2. Okey. Sudut dia kata hitung nilai P. Okey, P berada pada sukuan ketiga. Okey. Jadi kita kena tahu sudut dekat sini ni. Berapa sudut sepadan. Yang atas ni 180 darjah. Jadi nak tahu berapa sudut P, P sama dengan 180 darjah tambah sudut sepadan yang kita perlu cari kat situ. Jadi sudut sepadan ni pentingnya ada koordinat yang diberikan tu. Okey, koordinat dia magnitude dia tu kita ambil magnitude dia 0.48, negatif sebab berada koordinat sebelah kiri. Okey. Dan magnitude yang ni 0.54, negatif sebab koordinat dia tu Y dekat bawah negatif. Jadi sudut sepadan dia kat sini. Berada pada sukuan yang ketiga. Jadi dengan nilai yang ada ni tentang dengan sudut, sebelahan dengan sudut kita boleh cari tangent. Okey, kebetulan di sukuan ketiga tangent positif. Jadi kita ambil je tangent theta tu sama dengan sebelahan dengan sudut adalah 0.54 setentang dengan sudut 0.54, sebelahan dengan sudut 0.48. Okey, bahagi 0.8. Jadi dapat nilai tangent theta. Okey, 0.54 bagi 0.48. Okey, 1.125. Jadi kalau nak dapatkan nilai theta,
Okey, tekan shift dekat kalkulator tu, tekan shiftan 1.125 tu. Okey, 1.125. Jadi kita akan dapat theta tu sama dengan, lepas tu tekan shift, tekan simbol darjah dengan minit tu, 48 darjah 22 minit. Okey, jadi nilai P ni, conteng sikit, 180 darjah tambah 48 darjah 22 minit. Jadi kita dapat sudut P tu 228 darjah 22 minit. Okey, dapat jawapan dia B. Soalan ketiga, diberi bahawa kosinus theta sama dengan negatif 12/13 dengan keadaan 180 hingga 360. Jadi untuk soalan ni, kita tengok balik bulatan, dia ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, 180 hingga 360. Okey. Jadi kedudukan sudut ni berada pada sukuan ketiga hingga sukuan keempat. Jadi kalau kosinus theta, kosinus yang negatif, ada nilai negatif, dia berada pada sukuan yang ketiga. Okey. Dia akan jadi macam ni lah lebih kurang, sukuan yang ketiga. Maksudnya sudut sepadan dekat sini. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Maksudnya sudut dia kat sini. Sudut theta tu. Sudut sepadan kat sini. Itu nilai bagi tangent theta. Okey, baik. Kita dah ada tadi 12/13. Negatif tu sebab dia berada sukuan ketiga. 12/13 ni kosinus. Kosinus theta. Maksudnya dia punya segitiga ni macam ni. Kosinus sebelahan. Dia punya hipotenus tu 13. Jadi kalau teorem Pythagoras, kita boleh dapat kat sini 5. Okey. Soalan terusnya dia tanya tangent theta. Tangent sisi setentang bahagi sisi bersebelahan. Okey. Sukuan ketiga positif. Jadi setentang sudut theta dengan sebelahan dia 12. Okey, dapat jawapan dia C. 5/12. Okey. Soalan nombor 4, diberi bahawa kosinus theta sama dengan negatif 0.4289, sudut antara 0 hingga 360. Okey, kosinus theta negatif. Okey, sama juga konsep dia, kita tengok sukuan. Sukuan bulatan tu berada pada sukuan ke berapa untuk kosinus negatif. Jadi kosinus negatif dekat mana? Dekat sukuan kedua, sukuan ketiga. Jadi bila kita dapat sudut theta tu, maksudnya kita kena tambah dengan, kalau sukuan kedua kita tambah 180. Okey. Jadi theta ni akan ada beberapa nilai. Okey. Nilai yang kita dapat dekat sukuan kedua tu kena tambah dengan 180 darjah. Manakala dekat sukuan ketiga ni, okey, kita ubah theta 2 tu masuk sukuan kedua, theta sukuan ketiga ni. Okey, kalau sukuan kedua, okey, sekejap. Okey, dekat sukuan kedua dapat theta tu maksudnya 180. Tolak nilai sudut tu berapa? Theta dekat sukuan ketiga 180 tambah dengan sudut yang kita dapat. Okey, jadi kita cari dulu sudut tu berapa. Tekan shift cos dekat kalkulator, ambil koordinat 0. Ambil dia punya magnitude 0.4289. Dapat nak kita tukar pada minit dan darjah tu. Okey. Theta ni
64 darjah 37 36 lah, 36 minit. Okey. Theta tu kita dapat 64 darjah 36 minit. Okey, jadi ada dua nilai kat sini. Okey, 180 tolak 64 darjah 36 minit. Okey. Dapat 115.24. Okey. Satu lagi. Dia akan dapat C, betul tak? 115.24. Satu lagi tu 180 tambah 64 darjah 36 minit tu. Akan dapat satu lagi nilai 24436. 244 darjah 36 minit. Okey. C. Okey, nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan segitiga bersudut, dua segitiga bersudut tegak. QRST ialah garis lurus dan QR sama dengan RS. Okey. Diberi sin sudut RUS. RUS kat sini sudut dia. Sinus setentang dengan hipotenus 3/5. Jadi setentang ni RS. RS tu 3. Lepas tu dia kata QR sama dengan RS sama 3/3. Okey, baik. Hitung nilai bagi tangent X. Tangent X kat sini. Okey, kita cari sudut sepadan kat sini. Okey, sudut sepadan. Maksudnya tangent sukuan kedua jadi negatif dekat depan. Okey, tangent X tu dia mesti ada nilai negatif kat depan pada sukuan kedua. Jadi nak dapatkan dia punya sudut sepadan, nilai yang kita dah tahu kat sini QS tu 6, hipotenus 10. Jadi sebelahan dengan sudut bagi hipotenus. Okey. Sekarang ni dia nak tangent. Tangent kita kena tahu yang setentang ni. PQ tu berapa. Jadi kita buat teorem Pythagoras. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 bahagi 2. Kita dapat sini 8. Jadi tangent untuk X ni 8. Negatif kat depan 8 bahagi 6. Kecilkan jadi negatif 4/3. Jadi kita dapat 5 tu B ya. Okey, macam itulah konsep dia. Okey, nombor 6 dalam rajah di bawah STU ialah garis lurus diberi sinus theta 12, 13. Sinus X okey kat sini. 12 setentang dengan hipotenus. Kita dapat nilai kat sini. Hitung nilai bagi cosinus Y. Okey. Kita kena cari sudut sepadan dekat sebelah Y ni. Jadi dia berada pada sukuan kedua untuk cos Y ni. Jadi sukuan kedua untuk cos negatif kat depan. Okey. Cos pula sebelahan dengan hipotenus. Sebelahan sudut bagi hipotenus. Jadi dapat negatif 12/13 lah. A lah. Okey. Seterusnya nombor 7. Dalam rajah di bawah PRS dan QST ialah segitiga sudut tegak. RST ialah garis lurus. Diberi sinus X. Okey, sinus X ni setentang bagi hipotenus. Kalau hipotenus 26, yang ni 2 kali ganda lah. 12, 12. 24 lah kat sini. PQ sama dengan QS. Okey, sama 12. Hitung panjang CM bagi ST. ST kat bawah ni. Jadi nak tahu ST, yang ni kita dah tahu. QS ni 12. Jadi ST sama dengan 12 bahagi setentang bahagi hipotenus setentang bagi sebelahan kan. Jadi 12 setentang bagi sebelahan tangent. 12 bagi tangent 24 darjah tu. Okey, jadi kita dapat ST. Kan kalkulator 12 bahagi tangent 24. Okey, 26.9 lebih kurang 27 lah, 27 cm. Okey, jawapan dia D lah. Okey, kita ambil yang terdekat.
Okey. Nombor 8, graf manakah yang mewakili sebahagian daripada y cos x? Okey, yang ni kita kena ingat balik jenis-jenis graf. Kalau yang cos x, dia bermula dekat 1, pintasan 1. Pintasan y tu 1. Okey. Kalau sinus bermula dekat 0. Okey. Okey, kalau x dia tak ada apa amplitude, tak ada dia punya b tu. Jadi dia macam biasa. Kalau yang a tu sinus lah. Okey. Yang c dengan c tu bila sinus tu dia orang kata ada nilai b dekat x ni perkali x. D tu graf orang kata terbalik kepada yang cos ni. Okey. Okey, sebab sekarang ni cos positif dia bukan yang negatif. Okey, jawapan dia B. Okey, nombor 9, yang manakah mewakili sebahagian daripada graf sin x? Okey, sin x bermula dekat 0. Okey, bermula dekat 0. Jadi kita dapat sini B. Okey. Nombor 10, graf manakah yang mewakili sebahagian daripada y sama dengan tangent x? Okey, graf tangent. Jadi bentuk graf tangent kita dah belajar, jawapan dia C. Okey. Nombor 11, soalan terakhir untuk kertas 1 ni. Hitung amplitude dan tempoh bagi y sama dengan 2 sin 3x tambah 3. Jadi amplitude kita ambil yang depan ni, perkali dia tu A, perkali bagi sin tu, dan perkali bagi x ni B. Okey, amplitude kita dah tahu 2. Jadi yang C dengan D dah salah. Okey, jadi B dah dapat. Nak cari tempoh. Kalau untuk sinus 360 bahagi nilai B tu. B tu berapa? B 3. Jadi T tu berapa? 120 darjah lah tempoh dia. Jadi kita dapat jawapan dia A. Okey. Itu saja perbincangan berkaitan dengan praktis ke arah SPM kertas 1 untuk bab yang ke-6 ni. Okey, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey. Semoga bermanfaat pada para pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.